Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ni nak tanya satu soalan. Adakah brand anda dah bersedia untuk krisis social media? Okey, seperti kita tahu 2-3 hari ataupun dalam seminggu ni kita diwar-warkan ataupun penuh dalam timeline kita, tak kira Twitter, tak kira Facebook, iaitu mengenai social media krisis yang melanda. Tak kira sama ada artis, public figure ataupun jenama bisnes yang besar. Okey. Jadi jenama branding, brand adalah yang mewakili sesuatu. Tak kisah sama ada dia adalah seorang artis, seorang businesswoman ataupun sebuah e-commerce website yang terbesar di Malaysia. Okey. Jadi dia tidak lari daripada social media crisis. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini itu, okey, tajuk ni sebenarnya saya dah telah menulis artikel pasal bagaimana actually, macam apakah contoh-contoh case study yang berlaku di luar negara, yang banyak berlaku, yang di mana kita boleh mengambil pengajaran daripada apa yang case study yang saya kemukakan dalam artikel saya, dan dari situ kita akan dapatkan satu solusi ataupun plan. Okey, ketika saya menulis artikel ini, saya sedang menjawat jawatan ketua social media di lelong.my. So, salah satu task that I was required iaitu kena come out dengan plan untuk social media crisis untuk lelong.my. Katakan dia orang akan satu hari tiba-tiba ada social media crisis, so we be ready for the crisis lah. Okay. Okay. Jadi kebanyakan, okay, from my experience, hanya 10%, 10% saja. Tak kira company ataupun pelanggan saya sebagai seorang freelance digital marketing that I've worked with adalah mengambil berat untuk setting up a social media crisis ni plan, sebab dia orang tak faham impak social media crisis ni terhadap dia orang punya business dan jenama. Besar dah. Kita tengok 2-3 hari atau pada seminggu ni, kita dah tengok bagaimana krisis social media ni sangat memberi kesan yang besar, okey, terhadap jenama tu sendiri, dan kemungkinan kalau lebih teruk kepada bisnes itu sendiri ataupun kepada income seseorang itu sendiri. Kalau artis tak dapat job, ataupun kalau businesswoman nanti macam produk dipulaukan ataupun branding dia dah tak elok. So bila orang pakai brand ataupun nama dia, orang dah associate ataupun kaitkan dengan something not good. Okay. So kat sini banyaklah sebab social media crisis ni. Social media crisis ni memang I'm trying to be fair. Kat sini saya tak nak sebelah mana-mana, public figure ke, brand ke, artis ke, company besar ke. Saya juga tak memihak kepada netizen, tapi saya sebab saya berkongsi adalah sebagai saya seorang pengurus media sosial. So saya berkongsi bagaimana cara yang betul untuk prepare satu plan atau perancangan untuk menghadapi social media crisis. Dan apabila telah berlaku social media crisis tu, bagaimana kita nak tangani, okey, berdasarkan apa case study yang telah berlaku yang dekat luar negara ataupun brand yang menimpa brand-brand lain. Okey, jadi masa ni adalah social media crisis ni kita panggil adalah masa yang testing time or emergency event, sebab benda ni boleh berlaku tiba-tiba, tak ada warning, tiba-tiba je. Okey, dia boleh merubahkan sesuatu yang negatif dalam keselamatan, ekonomi, politik, society. Okey, so banyaklah sebab yang saya nak highlight kat sini. Okay, this is saya
ulas balik artikel saya. So nanti saya akan kaitkan at the end dengan isu semasa. Okay, pertama kita saya utarakan dulu apa yang penyebab-penyebab yang menyebabkan social media crisis ni. Okay, yang pertama ialah negative customer experience. Maknanya customer experience yang pengalaman customer yang sangat teruk, yang sangat negatif. Okay, ini berlaku pada Ryanair. Ryanair maknanya dia complain je dekat dia punya Facebook, and then suddenly ada 604,000 orang like and then comment and everything. So dia just dah menimbulkan satu social media crisis untuk Ryanair. Yang kedua iaitu inappropriate content. Okay, kat sini kita ambil contoh, mana dekat dalam artikel saya ambil contoh American Red Cross. Okay, dia tersalah post. Yang ni saya kaitkan dengan isu semasa lah. Baru ni Malaysia rasanya Sinar, Radio Sinar telah post satu gambar masjid. Lepas tu orang masuk masjid, keluar masjid, jadi kepala dia jadi corona. Okay, so ini menimbulkan banyak backlashes. Jadi macam inappropriate content. Maknanya content tu tak sesuai. Maknanya boleh menimbulkan tidak menimbulkan isu sensitif yang kurang senang bagi mereka yang beragama Islam. So takkanlah tiba-tiba masuk masjid, keluar tu kena corona. It's not macam, tak boleh. It's very sensitive kalau pasal agama dengan bangsa. Kalau boleh memang social media ni kita kena berhati-hati. Maknanya konten biasanya, kalau saya sebagai ketua social media, okay, I have to go through. Saya terpaksa, I have to create content untuk semua. Maknanya untuk sebulan tu saya dah prepare beforehand. Maknanya saya dah untuk bulan depan punya content, bulan ni dah siap. Maknanya kena approve and everything. Maknanya I have to go through dari segi spelling, dari segi everything. So bila dah post tu, jadi kita dah tahu, maknanya okay, ni dah approve. So bila kita dah post tu, ia tu dah memang dah diluluskan, dah memang dah selamat, maknanya tak ada siapa tu blame lah. Okay, itu baru kedua. Dan yang ketiga iaitu pekerja yang apa ni, bermasalah. Kalau macam kat sini dia post Domino's Pizza, macam ada pekerja dia buat something yang kotor, yang jijik, letak cheese kat dalam hidung dia. Lepas tu habis menjadi Domino's Pizza crisis pada 2009. So habis, semua orang tak nak makan pizza sebab jijik. Okay, number 4. Okay, number 4 ialah failure to respond quickly, iaitu macam kegagalan untuk bertindak balas dengan cepat. Sini berlaku pada British Airways. Ada British Airways, ada seorang customer ni complain, macam highlight lah, macam dia tweet. So dia tag British Airways. Lepas tu dia ada masalah dengan parents dia yang lost, yang hilang dia punya bag. So dalam 10 jam juga baru British Airways baru tahu masalah tu berlaku. Okay, so sekarang ni seperti mana kita tahu isu yang melanda artis-artis kita dengan public figure semuanya. Kalau dekat Twitter bukan kata sejam, 30 minit pun boleh merebak sampai beribu retweet, beribu reshare. So ni kan dalam masa 10 jam, memanglah akan menyebabkan satu social media crisis untuk British Airways. Okay, yang nombor 5 iaitu security breach, maknanya pelanggaran keselamatan. Okay, iaitu dihadapi oleh buffer. Buffer ni adalah satu social media management tools yang kalau macam siapa yang terlibat dalam social media ni, kita guna buffer untuk kita jadualkan kita punya post, untuk handle account yang banyak. So buffer ni dia software tools. Buffer ni di hack, lepas tu dia customer dia banyak yang ada dapat spam post daripada buffer. So
diorang ambil yang bagusnya, diorang ambil tindakan yang cepat. Okay, tindakan yang cepat. Okay, jadi walaupun dia security breach, so dia cepat bertindak. Tapi salah satu security breach ni boleh juga menyebabkan social media crisis. Lepas tu yang keenam, inappropriate response. Ni juga apa ni, berhubung dengan isu semasa. Tindak balas ataupun apa ni, jawapan, respon yang tak sesuai. Okay, katakan krisis social media tu berlaku, tapi kita respon sama ada artis atau public figure tu ataupun brand jenama company tu sendiri membuat respon yang orang kata tak sesuai ataupun macam tak proper ataupun tak elok. Okay, so ni saya ambil contoh kat sini lah. Ni ada company luar negara. Semua case study ni saya banyak ambil dekat yang ni, memang dah ada written, lepas tu dah ada apa ni, memang dah study. So it's case study yang dah ada data and everything. Semuanya saya ambil daripada yang luar negara, contoh luar negara. So salah satunya Amy's Baking Company, Bakery, Boutique and Bistro. Maknanya kat sini owner dia berbalas-balas apa ni, dekat Facebook. Dia balas customer yang komplain. Dia macam orang kata mencarut lah. Mencarut dia balas komen customer yang apa ni, komplain dekat Facebook dia dengan mencarut. Macam apa bila orang kata macam ni, dia balas balik. Bukan balas dengan elok, tapi balas yang macam kata mencarut, and then kata balik kat customer tu macam-macam, macam defensif. Lepas tu yang menyebabkan lagilah benda ni berlarutan dan berpanjangan, dan semua orang akan jump in the bandwagon dan sama-sama pakat bash, walaupun orang tak pernah pun, jadi tiba-tiba jadi terlibat. Okay. Dan last sekali. Sebab penyebab social media crisis ni, lack of fact checking. Ni banyak berlaku dekat negara kita bersama. So macam bila dia nak post tu, dia tak check fact dulu, benda ni betul ke yang dia orang post tu. Jadi contohnya Burberry ni, jenama yang besar jugalah. Jenama yang besar untuk pakaian lelaki rasanya. Okay, so dia tersilap post gambar pelakon yang salah dalam Twitter. Okay, jadi dia tunjuk gambar orang lain tapi dia letak gambar orang lain. So Burberry kot, so dia sepatutnya dia cannot afford to make this kind of mistake. Dia orang tak boleh, sebab dia orang company besar. Takkan benda yang kecil, mistake macam ni, macam dia orang very tak, orang kata tak ada SOP ke, everything. Jadi pandangan tak elok lah untuk dia orang punya followers ataupun fan. Okay, seterusnya saya nak kaitkan dengan macam mana kita dah tahu sebab-sebab tadi kan. Ada semua saya senaraikan 7. Kalau rasa rajin boleh baca artikel saya yang saya dah tulis pada 2017 lagi. So dalam artikel tu, tapi artikel tu in English lah, sebab saya tulis artikel tu dekat masa tu saya main aktif dalam LinkedIn. So semua artikel tu dalam English. Okay, so saya nak kaitkan dengan isu semasa Okay, kalau cakap isu semasa nanti tak habis. Okay, so saya kongsikan dulu macam mana. Okay, this is my 6 steps, 6 langkah. Okay, my best compilation. Maknanya saya dah buat research berdasarkan 7 case study ni, apa yang penyebab. Lepas tu I buat research apakah cara diorang overcome social media crisis ni, dan yang mana berjaya, yang mana tak berjaya. So yang ni adalah saya come out, this is my own compilation. Saya punya kompilasi sendiri 6 langkah bagaimana nak tangani isu social media crisis.
Yang ni saya tulis sebenarnya untuk perkongsian untuk social media manager yang lain sebagai rujukan lah, macam sebagai saja saya sharing ilmu. Tapi yang ni saya nak macam share lah, sebab saya rasa ramai lagi kat luar sana, tak kira kita sebagai orang biasa ataupun public figure ataupun artis ataupun businesswoman ataupun big company. So you have to know this. Sebab bila you dah bina satu jenama you, okay, pernah dengar tak orang kata, okay, aku buat baik bertahun-tahun, 20 tahun aku buat baik, tapi bila aku buat silap satu je, semua yang 20 tahun tu macam terhapus macam tu saja. Orang duk kira yang satu tu je. That's is social media crisis. Kalau boleh kita nak elakkan. Yang penting kena act quickly and effectively. Kena cepat dan berkesan. Okay, pertama-tamanya, okay, langkah pertama, be prepared. Okay, be prepared. Be prepared ni kena bersedia lah. Okay, maknanya bila you dah jadi artis, you dah celebrity, you dah jadi the biggest e-commerce in Malaysia, you have to be prepared. You kena ada social media crisis plan. Lepas tu kena ada community team. Okay, masa ada kat social media, dekat Lelong, I handle, memang I dah ada semua senarai nama, nombor telefon, daripada CEO, founder dia, kepada semua. Dah ada satu community team ni. Okay, bila kita berlaku je social media crisis, kita dah tahu siapa yang I can go straight to the person, macam straight to the CEO, straight to the founder, straight to the COO. So saya boleh address the issue quickly. So semua ni, list contacts ni kena compile. Lepas tu kena buat macam refer, kita kena rujuk pada setiap stage of potential social media crisis ni. Okay, kalau crisis bawah lagi, kita patut contact Rani. Okay, kalau dah sampai tahap ni, kita kena contact big boss, CEO ke apa. So provide guidelines. Okay, yang ni plan kalau orang macam yang ni biasanya diguna oleh big company lah. Maknanya provide guidelines, bagaimana pekerja kena communicate dekat social media. Okay, kadang-kadang macam saya tadi macam domino lah, disebabkan pekerja yang bermasalah. So pekerja je, brand tu okay tak okay je, tapi sebab pekerja je seorang je, habis. Okay, so macam trending MRSM baru ni, MRSM apa ni, TikTok ada video TikTok yang pasal bully pasal seorang tu je yang post, pasal habis semua orang bash, label MRSMS bully and everything. Okay, dah habis point nombor 1, be prepared. Macam mana pun kena prepare. Okay, kalau tak prepare, memang kita memang orang kata dah hilang satu, orang kata defense. Okay, nombor 2, kita pergi nombor 2. Okay, nombor 2 ialah listen carefully. Kena dengar betul-betul, dengar dengan elok. Okay, so nak dengar macam mana ni? Setengah orang tak faham. Okay, kalau macam saya dekat social media, as a social media lead, social media manager dekat Lelong.my, I memang advise the founder to invest on macam satu listening tool. Okay, satu social media management yang saya nasihatkan diorang suruh invest in one of the social media management yang ada listening tool. Listening tool ni macam okay, dia boleh detect okay, dalam bila saya buka every morning, setiap pagi bila saya masuk office je, saya akan buka social media management tools tu. Saya buka dan saya tengok apa orang cakap pasal Lelong hari ni. Macam okay, all conversation yang bila disebut Lelong ataupun Lelong.my ke, saya boleh baca semua yang tulis, walaupun benda tu tak bersangkut dengan Lelong pun, Lelong.my pun, tapi macam kita dah ada access, kita boleh listen semua conversation orang kat dalam internet.
sama ada dalam Twitter, Instagram, Facebook. So sebab tu kena berhati-hati, dan company, big company kena invest, sebab kita tak tahu disebabkan satu Twitter yang tersorok jauh, yang hanya komplain benda small matter, tapi bila tu dia menjadi time bomb, dan bila nak meletup kita tak tahu bila-bila masa. So bila kita ada social media listening tool, ini akan membantu kita untuk track benda tu sebelum kita boleh assess, kita boleh nilai sama ada krisis tu akan menjadi semakin besar ataupun kecil. Okay, dan kena juga sediakan protokol dalam organisasi yang akan mengawasi semua perbualan dalam semua channels tu. Tak kira lah macam saya gunakan social media management tu, dia boleh awasi semua perbualan dalam semua channels, Instagram, Facebook, Twitter. Lepas tu boleh detect negative sentiment or complaint yang dibuat oleh customer. Okay, satu, prepare. Dua, listen. Dan kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga iaitu identify. Identify ni kita kena kenal pasti. Okay, kenal pasti. Nanti saya bawakan contoh pada akhir nanti. Saya akan bawa contoh. Jadi apabila kita dah prepare, kita dengar, bila kita dengar tu okay, tiba-tiba ada macam negative comment ke apa ke, kita okay, komen ni is it adakah boleh menjadi satu krisis? Jadi kita kena ada guideline juga, maknanya sama ada kita nak recognize benda tu sebagai akan boleh menjadi krisis ataupun tidak. Okay, so kita kena ada guideline, lepas tu kena dokumen. So orang yang listen tu dia boleh macam rujuk, okay, yang ni probably banyak kemungkinan untuk jadi krisis berapa banyak ke sikit. Okay, yang penting bila ada komen macam ni, kita kena identify who is the source, siapakah sumber tu, siapa yang start mula-mula, siapa yang mula-mula. Katakan tiba-tiba ada seorang tu komplain, jadi kita kena assess source, kita kena dengar pasti, sebab nanti bila kita nak atasi, kita nak solve this problem daripada berapa, kita kena pergi kepada sumber dia. Okay, yang kedua kita kena identify ialah what is the problem, apa masalahnya. Okay, bag tak jumpa, ayah dia sampai dekat airport tapi bag hilang. Okay, why people are rallying? Okay, kenapa netizen ni macam ni macam bergerak, macam komen-komen, macam like dengan ni semua. Okay, kenapa, sebab apa? Mungkin sebab kesian ke kat ayah dia ke, sebab macam-macam sebab lah, emotional sentiment pun ada. Okay, kalau macam kita sekarang ni okay, sekarang ni kita dalam PKP kan. Okay, so bila dalam PKP I notice sangat, okay, brand you have to be very extra careful untuk buat apa-apa je sekarang ni. Sebab zaman ni macam, bukan zaman lah, time ni lah, orang banyak masa kosong, so dia orang banyak guna online lah, macam tengok apa berita apa-apa. So kalau ada apa-apa je memang senang untuk menjadi bualan. So orang tengah tak ada kerja, so kalau kita buat hal masa tu memang kita cari pasal lah. Okay, so why people are rallying, and then last kali kena identify how to solve the problem. Okay, macam mana kita nak selesai masalah tu. Okay, kita tolong ayah dia cari bag, macam satu British Airways tu, kita who is the source, anak dia. What is the problem? Bag ayah dia tak jumpa, hilang. Why people are rallying? Sebab orang kesian kat ayah dia lah. Apa ni, British Airways company besar ni takkan tak boleh apa buat macam ni. Mungkin orang yang ada problem dengan British Airways kat lama-lama tu habis dikorek balik. Macam isu sekarang ni, pasal benda lain je habis dikorek isu lama. Okay, dan last sekali how to solve the problem. Carilah bag tu sampai jumpa. Okay, assess lah, pergi pada sumber dia, beritahu anak dia, something like that lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada langkah keempat.
Okay, consider. Lepas tu kita dah identify semua ni, consider. Kita kat sini kalau kita brand besar, kita kena ada birokrasi lah sikit. Kita kena consult dulu manager ataupun CEO sebelum kita nak buat tindakan. Okay, apa yang kita nak, macam mana nak solve problem ni. Jadi kena consult authorized personnel. Maknanya dalam polisi company lah, kalau company. So sebab benda ni akan dijudge by dengan kita punya customer ataupun follower. Okay, so yang kelima ni, respond quickly and appropriately. Ni ramai yang fail. Isu-isu yang baru ni pun banyak yang timbul sebab inilah. Okay, maknanya kita kena respon dengan cepat dan appropriate. Appropriate ni cara betul lah, cara berhemah. Okay, sebab kalau social customer, kalau macam customer brand-brand besar, dia expect benda semua ni semua nak cepat. Post kat Facebook dalam sejam kalau boleh dia orang nak suruh settle. Okay, yang pertama, dalam respond quickly and appropriately. Quickly dan appropriate tu macam mana? Pertama kena acknowledge, kata saya dah tahu benda ni masalah. Bagi tahu, kata macam buffer, dia tahu benda ni macam ada security breach dekat dia punya software. So dia kata dia hantar semua mesej dekat semua customer dia. Saya tahu sekarang ni sedang kami buffer dia mengaku sedang menghadapi masalah dan kita orang tengah tackle masalah ni. Sila bersabar. Jadi bila benda ni dia dah address awak, dia dah acknowledge awak dah address, so orang tak bising lah. Orang dah tahu buffer is doing something, so tunggu je lah. Respond appropriately ni juga ialah let people vent. Bagi orang komen je lah. Be transparent, kena jujur, jangan delete komen. Macam komen ada ni, komen ni kan kita delete. Kalau macam tengoklah komen yang macam mana. Kalau komen yang membina, sebab kadang-kadang bila kita boleh tukar strategi komen yang negatif, tiba-tiba bila kita address, benda tu boleh jadi good apa, macam bila kita respon dengan bagus, bila kita tak delete komen tapi kita address dengan bagus, so dia akan menjadi orang tengok baguslah ada orang komen, then dia take action. Walaupun benda tu komen memang kita buat kita tak elok ke apa ke, tapi bila dia komen kita kita mengaku kita akan address, saya akan tolong awak selesaikan masalah awak. So bila kita delete komen ataupun kita delete FB live video, kita hanya menambahkan minyak ke dalam api. Dan seolah-olah memberi petunjuk ataupun membagi tahu, membuat orang sangka orang, maknanya you have something to hide, ada benda yang nak disorotkan. So respond appropriately juga ialah keep it cool. Do not argue with the customer or your followers. Kena ingat satu je, one basic rule yang sangat you kena remind dalam social media crisis ni. Social media crisis, pengurusan social media crisis adalah bukan pasal siapa yang menang. Bukan pasal siapa yang menang. It is about damage control. Adalah untuk mengawal kerosakan yang lebih besar. Ni ramai yang fail sebab nak menang. Kenapa? Apa pula? Bukan aku buat. Kenapa pula aku masuk macam ni? Kenapa orang silap sangka aku cakap macam ni? Sebab dalam social media crisis, do not argue. Macam kalau you betul-betul nak settle social media crisis ni, tak nak jadi lebih teruk, ialah jangan fikir siapa nak menang. Walaupun kita betul ke apa, do not think about it later. Yang penting kita nak kawal kerosakan tu daripada kecil jadi lebih besar. Yang seterusnya, respond appropriately ialah own it. Own it ni macam mengaku lah.
ask for forgiveness. Kalau macam minta maaf tu, minta maaf dengan tulus, polos dan jujur lah. Okay, kalau macam minta maaf dengan jujur, polos, tulus, so orang akan maafkan. Okay, apatah lagi rakyat Malaysia ni, kan orang Melayu Melayu mudah lupa. Sorry lah, ni saja je phrase yang orang biasa guna kan. So jadi dia akan tukar upset customer ataupun upset followers into loyal followers lah, sebab kita take responsibility. Okay, aku buat salah, aku minta maaf, betul lah. Okay, tapi minta maaf ni kena minta cepat lah, minta maaf cepat lah, jangan dah berlarutan 2-3 hari, lepas tu dah orang sign petition, lepas tu baru nak minta maaf. Yang tu memang out of control dah bila orang dah korek dah habis benda-benda lama, dia dah jadi something, orang yang tak terlibat pun dah jadi terlibat dah. Okay, seterusnya, respond appropriately ialah set up a FAQ. Kalau ni untuk company lah, maknanya FAQ untuk jawab semua masalah pasal krisis tu dah letak dah satu tempat. Okay, create a microsite and put all the information about the crisis in one place. Maknanya kat situ, maknanya orang nak tanya situ pun boleh, orang nak baca apa macam mana, macam kita lah, macam sekarang ni orang nak mohon apa ni, BS hash apa, bantuan prihatin tu apa. Okay, buat satu tempat yang microsite. So sekarang ni, tapi Alhamdulillah rakyat Malaysia memang bagus, maknanya tak payah tunggu kerajaan, maknanya masing-masing buka share. Okay, dalam Facebook penuh ni sharing macam mana nak apply BSH, macam mana nak apply KWSP. So it's good thing lah for Malaysian. Okay, yang last, respond appropriately ialah know when to take it offline. Tahu bila nak bawa perkara ni ke offline, bukan online. Maknanya settle secara luar. Orang kata settle kat luar mahkamah lah kalau biasanya. Maknanya settle elok-elok kat luar, macam tu. Okay, jadi kalau macam ni, brand ataupun public figure ataupun artis pun boleh ask for their contact, so you can communicate directly with them. Macam minta kontak lah. Okay, boleh saya dapatkan nombor telefon awak? Okay, untuk saya tolong awak ke, untuk saya tolong awak cari barang ni ke, ataupun untuk address the problem, saya akan selesaikan masalah awak ke. Okay, your effort are seen. Maknanya bila kita bila macam tu, bila kita komen, kita punya effort adalah dilihat oleh seluruh community. Katakan 1000 orang share, 1000 orang tengok cara kita jawab, cara kita ni. Jadi kadang-kadang social media crisis can also be a blessing, ataupun boleh build your reputation balik. Macam brand ni bagus lah, ada orang komplain macam ni, pasal viral, tiba-tiba dia buat macam ni, bagus, dia take care, dia pergi, dia ganti ke, dia bagi free makan ke, free delivery ke. Macam apa, macam Domino's Pizza tu, yang apa ni, Muhammad tu beli apa ni, kupon dekat e-commerce tu, lepas tu dia pergi claim beli, lepas tu yang tak boleh nak beli tu, lepas tu sampai dia mengadu dekat Facebook, lepas tu viral, lepas tu manager Domino dia take action, lepas tu dia bagi free pizza ke, take it offline. Okay, yang keenam, yang ni learn and grow. Kena belajar lah dari kesilapan, dan kena belajar dari kesilapan, dan kena kembangkan, kena grow, kena membesar. Kenapa? Kena buat transform lah. Okay, jadi after a crisis, hold a debriefing session, update the crisis management plan. Bila betul berlaku, kita dah tahu, okay, next time kalau jadi macam ni, this is the management plan yang patut kita ikut. Kita macam update lah berdasarkan apa yang kita lalui. Jadi semua ni, apa yang saya share ni, yang 6 plan ni, is actually berdasarkan apa sejarah yang telah berlaku social media crisis dekat brand-brand luar negara. So sejarah ni banyak mengajar kita benda yang telah berlaku, agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. So seterusnya, isu semasa.
Okay, isu semasa banyaklah saya nak kaitkan dengan social media crisis ni. Sekarang ni pasal artis, pasal public figures dengan businesswoman kita. Okay, I'm not try to siding with anybody. Saya tak nak masuk belah siapa-siapa. Cuma saya nak ambil dari sudut pandang saya seorang, macam mana saya nak handle krisis ni, social media ni. Okay, jadi sudut pandang isu social media yang berlaku sekarang ni, yang melibatkan artis atau public figure atau businesswoman ni. Okay, yang pertama, macam saya kata, kena tahu benda asas rule yang paling penting dalam social media crisis is not about winning, it's about damage control. Okay, damage control, kita kena tahu kita tak boleh nak menang. Kita tak boleh menang, bukan tak boleh nak menang, kita ada yang kita boleh menang, dia tak boleh menang. Tapi untuk avoid dia menjadi kerosakan yang berpanjangan yang boleh menjejaskan, kalau macam artis, pendapatan dia untuk masa depan, nanti orang tak nak ambil dah you berlakon ke apa ke sebab you ni orang tak nak tengok sebab orang tak suka you dah, sebab you buat macam, you cakap macam-macam lah. Macam ni. Ataupun bila you businesswoman, nanti produk you tak laku. Nanti bila you jual barang you, nanti orang tengok, oh, you pakai produk ni ke? Macam dia boleh associate you punya barang tu dengan apa yang, dengan diri you, dengan public figure tu. Okay, so macam saya kata tadi, respond quickly and appropriately. Yang tu lah adalah kunci. Okay, and do not argue with your followers or customers. Okay, yang ni memang jangan bergaduh. Okay, jangan cari pasal. So bila berlaku macam tu, sebab kalau kita tengok kat luar, ramai artis macam, okay, seperti kita tahu Dato' Alif Shukri. Alif Shukri berapa banyak kontroversi dia telah buat. Okay, tapi yang dia bagus, dia tak argue dengan dia punya followers, atau dia just macam, okay, dia macam, okay, baru ni dia bagi bantuan untuk masa PKP. Okay, so orang dah tengok, okay, dah tak ingat dah. Orang macam ingat, oh, dia bagi bantuan, dia bagus. Walaupun business dia down, masuklah headlines media, Facebook and everything. Okay, walaupun business dia down, rugi berjuta-juta, tapi dia tetap bagi bantuan. So benda macam tu lah je. Dia macam tak payah gaduh dengan customer, tak payah gaduh dengan followers. Okay, kalau you rasa you nak you ada followers atau customer setia, you ask for forgiveness. Okay, tapi forgiveness tu kena, orang kata, bila orang rasa lah. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap dari hati akan dirasai oleh hati orang lain. Okay, kalau kita ikhlas, insya-Allah orang boleh rasai keikhlasan kita tu. Okay, lepas tu let people vent, tu memanglah. Tapi kalau boleh acknowledge. Bila kita dah acknowledge quickly, maknanya orang tak akan bising-bising dah, sebab kita dah okay, saya tahu benda ni berlaku. Okay, silap kami tengah mengatasi masalah ini. Okay, sila bersabar, macam tu. Ataupun okay, saya minta maaf, saya tersilap. Okay, saya sebenarnya belum maksud macam ni. Okay, lepas tu macam just keep quiet lah. Sebab kadang-kadang orang akan vent je lah, sebab sekarang ni orang banyak masa, orang dalam PKP, so orang tengah cari something, nak isu apa yang menarik minat, tengah cari gosip. Okay, benda ni dia orang suka, dia macam membawang-bawang ni. Persatuan Makcik Bawang banyak kat Malaysia. So ada bagusnya Makcik Bawang ni, dan ada juga negative side, ada juga positive side. So kita kena terima dua-dua. Okay, so saya tak nak masuk belah siapa-siapa sekali lagi, tapi ni cara nak mengatasi sisi social media crisis dengan berkesan. Okay, satu lagi yang saya nak share, iaitu okay, baru ni keluar dalam Facebook timeline saya, iaitu salah seorang friend FB saya ialah Tuan Izzuddin Yusof. Okay, Tuan Izzuddin Yusof ni dia
time COVID ni dia sangat aktif posting pasal ekonomi. Dia ni pakar ekonomi. Okay, so posting dia memang orang kata mendapat sangat knowledgeable and informative, dan orang kata dia banyak things out of the box lah. Saya suka baca komen dia punya post sebab dia selalu fikir di luar kotak daripada apa yang berlaku sekarang. So dia dah fikir jauh ke hadapan daripada apa yang kita hadapi sekarang. Okay, so dia banyak menjawab persoalan-persoalan tentang ekonomi, tentang ekonomi di Malaysia, ekonomi sebab recession ni, ekonomi sebab COVID. So dia punya post pernah di-share sebanyak 1.6k. Okay, orang share post dia, orang like post dia 2.1k, yang komen pun beratus juga komen. Okay, so dia ni baru ni, okay, pada sehari lepas kemarin, okay, dia post satu post. Okay, dia macam komplain. Dia komplain dia order barang, okay, melalui Lazada. Okay, tiba-tiba orang tak ada kontak, tak ada apa, dia tinggal je barang dekat doorstep. Lepas tu barang tu dah hilang. Okay, so dia macam irresponsible lah. Dia post dekat komen dia, dia post dekat Facebook dia, Facebook timeline dia. So yang like dah 142, yang komen dah 53 sekarang ni, pada waktu ni, pada waktu saya bercakap ni, dan hanya 2 orang share. So benda ni tak spiral lagi lah. So yang menarik minat saya, okay, saya suka, this is my observation. Yang menarik minat saya ialah bila saya baca komen, ada seseorang bernama Arni Baizura. Okay, di komen apa? Encik Aizuddin, saya ada sampaikan perkara ini pada pihak yang berkenaan. Boleh tahu harga produk tu dan ada tak rider tu call encik sebelum dia nak letakkan produk tu kat doorstep? Oh, so this is, kalau kita tengok kat sini, dia balas. Okay, so dia adalah pihak yang I don't know, sama ada daripada Lazada ataupun daripada yang courier tu sendiri. So dia try to assess the problem. Sebab inilah saya kata social media, kena ada social media listening tool. Macam mana dia boleh detect ataupun dia boleh dengar. Okay, dia tahu, okay, ada orang cakap pasal Lazada, so dia akan pergi tengok. Okay, oh, ni potential ni, orang ni dia punya post banyak komen, banyak share ni. So benda ni dia kalau macam dia komplain, kemungkinan boleh jadi social media crisis, boleh jadi viral. Okay, so benda ni dia dah assess. Lepas tu komen balas Izzuddin, Tuan Izzuddin ni, maknanya dia tahu lah mahal lah, lebih dari 500 kot. Okay, lepas tu komen balas Aini Bazura, okay, saya cuba bantu. And then yang menariknya, yang saya nak highlight kat sini, ialah komen di kat bawah tu. Okay, Vice President Strategi Lazada ingin hubungi encik. Sekejap ya, saya PM. Nampak tak kat sini? So kat sini I would like to macam say kudos lah to Lazada social media team. This is a very good social media crisis management. Nampak tak kat sini? Sebelum benda tu spiral, benda tu jadi viral, benda tu jadi benda ni dia dah detect, dia dah identify siapa, so dia take it offline. Okay, maknanya Vice President Strategi Lazada sendiri yang nak hubungi Tuan Izzuddin Yusof ni. So dia menunjukkan situ dia dah ada, orang kata plan, dah ada protokol. Okay, kalau berjadi macam ni, dia kena contact siapa. So semuanya orang kata sangat tersusun. This is a very good example of a social media crisis management. Okay, jadi saya macam okay, I was impressed. Oh, Lazada very good lah. You macam dah detect, you dengar, you identify, and then you dah take it, acknowledge. Macam tadi kan saya kata dia acknowledge kan. Lepas tu dia take action. Dia Vice President Strategi Lazada tu sendiri nak hubungi Tuan Izzuddin Yusof. So it's a very, baguslah Lazada. Macam orang, bila orang baca komen ni, orang kata, orang akan ada satu impression, baguslah Lazada, Vice President dia sendiri settlekan masalah Tuan Izzuddin ni. So kadang-kadang social media crisis
boleh tukar jadi satu blessing ataupun a good publicity for your brand. Ia bergantung kepada cara kita respon. Ingat tak dalam artikel saya, respond quickly and appropriately. Itu is the key. And it's not about winning, it's about damage control. Macam mana Lazada handle tu, macam tu lah kita patut lebih bersedia dan handle. At the end of the day, saya nak nasihatkan everybody including me, okay, maknanya kena berhati-hati apa yang kita tulis dalam social media. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu, orang kata yelah, kalau macam dekat luar kita kata malang tidak berbau kan. Kat sini saya nak kata social media crisis tidak berbau. Macam you don't know when it will happen. Apa salah silap cakap sikit je, benda tu dah boleh jadi besar. Sebab benda tu pas daripada kecil dia besar. Dan bila jadi satu yang jadi situ, dan bila orang dah tak suka you, dah ni orang akan korek balik, orang akan yelah, highlight lah you apa ni, you bagi hadiah kereta mewah kat isteri you and then everything, and then macam-macam lah. Ni pasal isu semasa ni pening kat kepala saya. Okay, so tu je sharing saya hari ni. So kena ingat lah, once mana-mana lah, bukan saya nak kata dekat public figure, artis, bukan benda besar sahaja. Sekarang ni dekat Facebook pun ramai orang kata profile-profile yang macam ada followers yang banyak, yang pandai storytelling tu, sekali dia post je beribu share, beribu likes apa. So you have to be very careful dengan apa content yang you bawa ke depan. Macam Radio Sinar tu, dia kena jaga, sebab kadang-kadang kalau damage tu teruk, dia boleh rosakkan bisnes you, reputasi you, pendapatan you. Jadi macam dia boleh jadi orang akan attack, sebab memang cyberbullying is real. So it's better that you avoid lah, you be prepared, dan orang kata be cautious, namanya berhati-hati. Sebab sekarang ni ramai yang orang kata memang tak ada kerja, kat rumah pun kat Facebook je. Sekarang ni pun internet kan free, banyak Celcom pun offer free 8 hingga pukul 6 1 gig. So banyak orang habiskan masa di social media. So jangan, maknanya kalau boleh elakkan. Kena sangat, masa ni sangat masa berhati-hati untuk semua brand, tak kira persendirian, personal brand ataupun company punya brand, ataupun everything lah, NGO punya brand ke, everything. So silap sikit je memang orang bash, orang boleh benda ni berjadi viral and then berjadi social media crisis, and tu kita tak nak jadi negative impact to your life, to your family. Okay, jadi bersedialah sebelum benda tu semua berlaku. Okay, setakat itu sahaja sharing saya hari ini. So stay true, Farhana Kui.